Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita bersua kembali untuk video seterusnya. Kita akan belajar untuk topik 2.12 iaitu teknik of differentiation. Okey. Untuk learning objektif dalam video kali ini kita akan belajar for describe the technique of differentiation. Okey, kita sambung kembali. Okey, untuk learning objektif pada video kali ini, kita akan belajar berkenaan describe the technique of differentiation in problem solving. So, kita akan didedahkan dengan macam mana teknik untuk selesaikan differentiation menggunakan 3 rules yang utama lah. Product rules, quotient rule dan chain rule. Product rule dan quotient rule saya rasa kamu pernah jumpa dalam bab 1 sebelum ni, indices. Okay, kalau saya recall balik, product rules tu adalah hasil tambah. Hasil darab dia akan jadi tambah. Okay, quotient rule hasil bahagi, dia, nak diselesaikan dia, kita kena tolak. Sama je konsep dia. Dan ada satu lagi tambahan, chain rule. Okay, ataupun kaedah berantai lah. Bukan surat berantai, kaedah berantai. Okay, so kita pergi kepada formula. Kita kenal dulu formula dia. Okay. Ni formula yang dibekalkan dalam final lah. Okay. Untuk product rule adalah formula nombor 14 lah. Okay. Yang tadi saya kata tadi hasil darab. Okay. Kalau tengok kat sini. Saya ambil pen. Okay. Hasil darab ni. Dot ni adalah darab. Dia akan jadi tambah. Okay. Tambah. Okay. Yang pertama A. Yang kedua quotient rule. Hasil bahagi ni bahagi. Okay. Dia akan jadi tolak. Dan yang ketiga chain rule. Formula nombor 13 lah. Okay. Chain rule ni, okay, nak kenal pasti dia ada bracket. Okay, dia ada bracket dan dia diselesaikan menggunakan formula chain rule. Okay, kita pergi pada satu. Okay, yang pertama, kaedah yang pertama kita nak selesaikan menggunakan teknik product rules. Okay, teknik product rules. Okay, saya tulis dulu formula product rules. Okay, D over dx. Dia bagi, ada dua unknown lah kat sini. Ada dua equation, Ada dua equation. Okay, ada equation U yang pertama. Darab dengan equation V. Okay. Ni hasil darab Hasil darab. Product rule bila nak selesaikan, dia akan jadi hasil tambah Okay. 4 sama dengan, okay, U. dv dx tambah V du dx. Okay. So, tengok kat sini ada 4 lah. Ada 4 persamaan. U, kita ada U. V pun kita ada V. dv ni maksudnya kita differentiatekan persamaan V terhadap X. So, dapat dv dx. Du ni bermaksud kita differentiatekan persamaan U, kita dapat du dx. Okay. Sebagai contoh. Okay. Sebagai contoh. Okay, dia bagi persamaan Y sama dengan X tambah 5 ada kuasa 3 darab. Okay, 3 tolak X kuasa 2. So, kalau perhatikan kat sini ada dua equation lah. Ini yang pertama adalah U dan yang kedua adalah V. Dipisahkan dengan hasil darab. Bila hasil darab, kita akan guna product rule. So, formula dia akan jadi hasil tambah. Okay, so U dah ada, V dah ada. Apa nak kena buat? Du dengan dv. Okay, so step pertama, S1 ni adalah step pertama. Step pertama kita declare. Okay, declare U. Kita isytiharkan U. U ambil yang mana? Yang depan sekali. Okay, so kita akan dapat U sama dengan bracket X tambah 5 kuasa 3. Okay, step kedua. Okay. Step kedua, kita differentiate U. Okay. Differentiate U. Ni U, differentiate akan jadi du. Sebelah kanan ni tengok ada X. So, differentiate U terhadap X. Ada bracket dan ada kuasa. Ingat balik, ada bracket dan ada kuasa. So, kita nak selesai, kena guna EPR. Macam mana nak differentiate EPR?
kuasa bawa ke depan. So kuasa bawa ke depan, kau salin balik soalan, jangan lupa power kau kena tolak 1 dan ada kat belakang ni. Darab dengan D over DX, kita differentiate apa yang ada dalam bracket. Ni adalah formula EPR. Okay, so bila kita nak differentiate, okay, jangan lupa kuasa bawa ke depan. Okay, kuasa bawa ke depan kan. So kita akan dapat 3. Kau salin balik soalan, jangan lupa power tersebut kena tolak 1 ni. Power tolak 1. Darab dengan D over DX. Kita differentiate apa yang ada dalam bracket. Salin balik ni, isi produk dia dalam bracket ni. X tambah 5. Okay, so kita akan dapat 3 X tambah 5. 3 tolak 1, 2. Okay, differentiate. Kan yang ada X saja. 5 ni tak ada X. So differentiate X dapat 1. So kita dapat 3 X tambah 5 kuasa 2. Okay, tu step yang kedua. Okay, step yang ketiga. Okay, step ketiga, kita declare V. Kita pun dah declare V sebenarnya. Kita akan ambil persamaan yang kedua. Okay, persamaan yang kedua adalah V sama dengan 3 tolak X kuasa 2. Okay, dan step yang keempat, kita differentiate V. V dah ada, so step keempat kita differentiate V lah. Okay, bila differentiate V, kita akan dapat dV. Sebelah kanan ni tengok ada X. So bila kita differentiate terhadap X, kita akan dapat, ni kuasa ni ada tak? Kuasa. Ada sebenarnya kan, kuasa 1. Nak guna EPR boleh, ataupun ini lagi mudah kita guna power rules lah. Differentiate 3 akan dapat kosong sebab tak ada X. Differentiate negatif X kuasa 2. 2 jangan lupa bawa ke depan. Salin balik soalan, power tolak 1. So kita akan dapat negatif 2 X kuasa 1. Okay. Okay, kita pergi seterusnya. Dia ada 5 step Step yang kelima, S5. S kelima ni kita menggunakan product rules. Okay, product rules. So dy over dx sama dengan u darab dv over dx tambah v du dx. Macam mana Meda ingat? Ya, aku dah lama mengajar, ingat lah. Tu satu. Yang kedua, formula dan final ni bagi. Okay, so tak payah risau dah. Okay, kita tengok. Du. U ni step pertama. U ni sini. Kurungan X tambah 5 kuasa 3. dv dx. dv dx yang ni step nombor 4. dv dx sama dengan negatif 2x kuasa 1. Tambah dengan v. V ni step keempat. Okay, 3 tolak x kuasa 2. Okay, darab du dx ni. Yang ni. Okay, step ketiga, step kedua. 3 darab x tambah 5 kuasa 2. Okay. Dia dah kata mudah dia. Okay, sebenarnya step 1 akan darab dengan step 4. Okay, step 3 akan darab step 2. Darab silang saja. Okay. So, bila sampai tahap ni, dia tak boleh nak expand. Sebab apa? Kuasa ada pada bracket ni. Apa yang kita kena buat? Kita kena faktorkan. Sampai tahap ni, kita kena faktorize. Faktorkan apa maksudnya? Kita tengok apa yang sama. Sebagai contoh, A kuasa 2B tolak B kuasa 3C. Tengok apa yang sama kiri dan kanan? B kan? So kita keluarkan B. Okay, B kuasa 1 dengan B kuasa 3 mana kecil? B kuasa 1. Ada lagi tak yang sama? Tak ada. So kita buat kurungan. Okay, kita tengok daripada mula-mula ni. A kuasa 2. Ada tak dekat luar ni? Tak ada. So kita akan tulis A kuasa 2. B kuasa 1 ada tak dekat luar? Ada. So kita tulis 1. Sebab apa 1? 1 darab B kuasa 1 dapat B. Tolak. Tolak. B kuasa 3 bahagi dengan B kuasa 2. Dapat berapa? B kuasa 3 dah bahagi dengan B kuasa 1. Dapat B kuasa 2. Nak balik bab 1 kita belajar B kuasa 3 bahagi B kuasa 1. Jangan lupa power kena tolak 1 sebab dia quotient. So B kuasa 2. So B kuasa 2 lah. Ni bila darab kita akan jadi tambah kan. 1 tambah 2 dapat balik 3. C ada tak dekat luar? Tak ada. So kita akan tulis C. Ni pun samalah. Nak faktorkan dia pun sama juga. Okay, saya padam dulu yang ni. Okay.
Nak faktorkan dia, kita tengok apa yang sama. Sebelah kanan, ni sebelah kanan sama dengan sebelah kiri. Apa yang sama? Satu ni. X tambah 5 ada kuasa. Ada tak lagi sama? X. Ada tak kat sini? Tak ada. Satu je. Okay. So, kita tengok kuasa 3 dengan kuasa 2. Bracket kuasa 2 dengan bracket kuasa 3. Mana kecil? Bracket kuasa 2 lah yang kecil. X tambah 5 kuasa 2. Okay. Tak ada yang sama dah, tutup, buka kurungan. Okay. Ini bahagi ni. X tambah 5 kuasa 3 bahagi X kuasa 5 kuasa 2. X tambah 5 kuasa 2. So, A kuasa 3 ni, saya kata A lah. A kuasa 3 bahagi dengan A kuasa 2. So, akan dapat A 3 tolak 2. So, akan dapat 3 kuasa A kuasa 1. So, kat sini X tambah 5 kuasa 1 lah. 1 tambah 2 dia akan dapat balik 3. Negatif 2x ada tak dekat luar? Tak ada. So kita kena tulis negatif 2x. Tambah. So tambah. 3 tolak x kuasa 2 ada tak dekat luar? Tak ada. So kita tulislah 3 tolak x kuasa 2. 3 ada tak dekat luar? Tak ada. So tulis 3. X tambah 5 kuasa 2 ada tak? Ada. Ini bahagi ini akan dapat 1. 1 darab ini dapat balik yang atas lah. Tutup kurungan. Okay. So saya pandang yang ni. Okay. Takut nanti dia mengganggu confuse. Okay. So sama dengan X tambah 5 kuasa 2. Okay. Ini tak ada masalah. Expand macam biasalah. Okay. So kita expand. Ini darab negatif 2x darab 5. Negatif 2x darab x. Ini pun samalah. 3 darab 1 dapat balik 3. So ini darab inilah. Okay. So kita akan dapat negatif 2x darab x jadi negatif 2x kuasa 2. 5 darab negatif 2. So dapat negatif 10 dan jangan lupa tulis x. Tambah. 3 darab 3, 9. 3 tambah jumpa tolak. 3 darab x kuasa 2. So 3x kuasa 2. Tutup kurungan. So kita akan dapat x tambah 5 kuasa 2. Yang ada kuasa 2 dengan kuasa 2. So akan dapat negatif 5x kuasa 2. Ni ada tak? Tak ada. So kita tulis 10x tambah 9. So inilah jawapannya. So dalam final, okay, kalau yang melibatkan teknik ini, okay, sebenarnya markah dia sangat besar lah. 5 ke 7 markah. Saya beritahu dari segi agihan pemarkahan dalam final, okay, kita tengok. Markah pertama apabila kita declare U ni tak ada markah. Bila differentiate U dengan betul, 1 markah. Bila kita differentiate V dengan betul, 1 markah. Masukkan dalam persamaan produk rule, 1 markah. Kita faktorkan 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Ni minimum lah. Okay, 5 ke 7 markah. Okay, dia boleh lagi tambah markah. Kalau ada lagi, kalau murah markah ni, mungkin ada U ni ada markah, V ni ada markah lah. Okay. Kalau dari segi ni minimum markah dia boleh bagi 5 macam ni lah. So sangat penting sangat penting. Pertama basic kamu dari segi yang pertama tu lah bab indices, okay. Product rule, quotient rule. Yang kedua yang kita belajar tadi, video yang sebelum ni kita belajar pasal basic rule of differentiation lah. Melibatkan EPR, power rule, constant, sum and difference tu lah. Okay. Ini adalah example untuk product rule. Okay, product rule. Okay, seterusnya. Okay, saya nak terangkan example untuk quotient rule. Beza sedikit je. Okay, beza sedikit je dengan product rule. Dia ada soalan dia adalah hasil bahagi. Itu je. Okay, hasil bahagi. So kita tengok macam mana dia punya contoh dia. Kita pergi kepada quotient rule dulu. Quotient rule, okay, quotient rule. Okay, untuk quotient rule. Okay. Formula dia adalah apabila dia bagi persamaan Y, U, X. Maknanya equation U ada equation L dipisahkan dengan hasil bahagi. So bila kita nak differentiate, so dy over dx, formula dia adalah V. Dia mesti bermula dengan V. Du over dx, V ni darab. Okay, ni darab. Tolak sebab dia quotient, bahagi dia kena tolak. U dv dx.
Dan jangan lupa dia ada V kuasa 2. Ini formula quotient dulu Formula quotient dulu. Okey. Kita tengok contoh. Contoh yang pertama. Dia bagi Y sama dengan, okay, saya besarkan sikit. Tengok soalan. Ini produk dulu. Quotient dulu. X tolak 3 kuasa 2. Kuasa 3 per dengan X kuasa 4. Okey, saya kecilkan balik. Okey. Macam mana nak tahu dia adalah quotient rule? Apabila persamaan yang dibagi, ialah equation yang dibagi ataupun soalan yang dibagi, atas ni ada X, bawah ada X. So, dan dia dipisahkan dengan hasil darab. So, bila hasil darab, automatik nak selesaikan dia kena guna quotient rule lah formula ni. Okay, first dahulu. Okay, step yang pertama, atas ni mesti U. Tengok ni, U. Okay, ini UX. Ini adalah VX. Okay. So, sama juga step pertama, U. U sama dengan apa? U sama dengan X tolak 3 kuasa 3. Okay. Kita pergi kepada step nombor 3 dulu. Step nombor 3 kita declare V. VX. V ni yang bawah. So, X kuasa 4. Step kedua, ada U. Bila kita differentiate akan jadi DU. Sebelah kanan ada X. So, DX. Okay. Ada bracket dan kuasa. Nak selesaikan dia mesti menggunakan EPR. EPR ni sangat glamour. So kena faham betul-betul lah EPR ni. EPR macam mana nak selesaikan? Kuasa tersebut bawa ke depan. Okay. So, kuasa bawa ke depan. So bila kuasa bawa ke depan dia akan jadi 3. Salin balik soalan. X tolak 3 kuasa 3. Dan jangan lupa power tersebut kena tolak 1. Differentiate apa yang ada dalam bracket. So kita akan dapat 3 X tolak 3 darab dengan X tolak 3 kuasa 2. Differentiatekan X dapat 1. Differentiate negatif 3 dapat 0. Kenapa differentiate X dapat 1? Okay, tengok balik. Y sama dengan 1X. Sebelum ni saya ajar, yang video sebelum ni apabila X ini kuasa 1. Kita potong, so bila kita differentiate, automatik kita dapat 1. Itu kenapa dapat 1 So 1 darab 3, kita akan dapat 3 lah. So 3 kurungan X tolak 3 kuasa 2. Ini adalah DU over DX. Kita differentiate pula. Step keempat, kita differentiate V. Sebelah kanan ada X, so dV over dx. X ada kuasa. X ada kuasa ini nak selesaikan dia menggunakan power rules. Power rules macam biasa. Kuasa bawa ke depan. Okay. So, kuasa bawa ke depan. Power jangan tolak. Jangan lupa tolak 1. Kat belakang ni tak ada Yang belakang ni apabila melibatkan bracket sahaja. So, kita akan dapat 4x kuasa 3. Okay. Seterusnya, step kelima. Step kelima ni yang penting. Step kelima adalah kita masukkan dalam persamaan quotient rule. Persamaan quotient rule. V du over dx. Okay. Darablah V darab times dengan du over dx minus u dv over dx divide dengan v square. Okay. Kita masukkan satu-satulah. Okay. V dia adalah step nombor 3. V dia adalah x kuasa 4. Darab du dx. Du dx adalah kurungan x tolak 3 kuasa 2. X 3 kuasa 3. Okay. Tolak u. Oh sorry. Saya tersalah tengok. Ni u salah Okay. Kita gustan balik. Du dx ni step nombor 2. 3 darab dengan x tolak 3 kuasa 2. Tolak dengan u. U ni step nombor 1. X tolak 3 kuasa 3. Okay. Darab. Okay. Darab dengan dv over dx. Step nombor 4. Iaitu 4x kuasa 3. Jangan lupa dengan divide dengan v. V adalah x kuasa 4. Tapi dia ada kuasa 2. So kuasa 2 dekat luar. Okay. So tengok apa yang sama. Okay. Untuk teknik ni kita kena
faktorkan. Tengok apa yang sama sebelah kiri dan sebelah kanan. Satu sama yang ni. Okey. Satu lagi apa yang sama? X. X sahaja. Okey. X sahaja. Okey, ada dua perkara yang sama. So dua ni lah yang kita akan letak dekat luar. Okey, kita tengok X tolak 3 kuasa 2 dengan X tolak 3 kuasa 3. Mana kecil? Kuasa 2 lah yang kecil kan? So kita keluarkan kuasa yang kecil. X tolak 3 kuasa 2 yang kecil. X kuasa 4 dengan X kuasa 3. Mana kecil? X kuasa 3 lah yang kecil. Okey, so ada dua perkara je yang sama. Buat open bracket besar. Okey, X kuasa 4 ni akan bagi dengan X kuasa 3 jadi X kuasa 1. Okay, sebab ini bila darab dia akan jadi tambah balik kan. 3 ada tak dekat luar? Tak ada. So darab dengan 3. Ini X tolak 3 kuasa 2 ada tak dekat luar? Ada. So 1 lah. Okay. Tolak. X tolak 3 kuasa 3 bahagi dengan ni. So A kuasa 3 bahagi A kuasa 2 akan dapat A kuasa 3 tolak 2 akan dapat A kuasa 1. A ni adalah merujuk kepada X tolak 3 kuasa 1. Kuasa 1 tambah kuasa 2. Kenapa tambah? Sebab didarab dia akan jadi kuasa 3. 4 ada tak dekat luar? Tak ada. So darab dengan 4. X kuasa 3 ada tak dekat luar? Ada. X kuasa 3 bahagi X kuasa 3 akan dapat 1. Jangan lupa bahagi V kuasa 2. So X kuasa 4 darab 2 dapat 8. Okay. Selesaikan apa yang ada dalam bracket dengan kamu expandkan dia, kembangkan dia. 1 darab 3, 3 darab X jadi 3X. 1 darab 4, 4 ni kena darab lah setiap ni. Okay. So kita akan dapat X tolak 3 kuasa 2 darab dengan X kuasa 3 buat open bracket. 1 darab 3, 3 darab X, 3X. Tolak 1 darab 4, 4 darab negatif X. So negatif 4X. Tolak jumpa tolak tambah 4 darab 3, 12. Okay. 12. Bahagi dengan X kuasa 8. Okay. So kita akan dapat yang ni. Yang ni boleh selesai ke yang atas ni kan? Okay. So kita akan dapat X tolak 3 kuasa 2. Darab dengan X kuasa 3. 3X tolak 4X. So negatif X tambah 12. Bahagi X kuasa 8. Jangan tinggal macam ni. Sebab masih boleh simplify. Boleh pemudahkan. So kita potong. Ini dapat 1. Ini kuasa 5. So jawapan akhir kamu akan dapat X tolak 3 kuasa 2 open bracket negatif X tambah 12 per dengan X kuasa 5. Okay. So saya kecilkan balik. Dah kecil dah yang ni. Okay. Dari segi pemakahan dari segi pemakahan final, satu bila differentiate du dx satu markah, differentiatekan v satu markah, masukkan dalam formula quotient rule satu markah, faktorkan satu markah. Okey. Jawapan akhir satu markah. Ni kalau 5 markah. Okey, kalau 6 markah boleh tambah kat sini ataupun 7 markah kat sini So, okey, untuk quotient dan product rule saya boleh katakan dia basic dia first kena kuat dari segi basic EPR dan power rule. Yang kedua, okey, yang kedua dia ada 5 step. Sama macam produk dengan quotient dia ada 5 step. Beza dia pada formula nombor 5 ni sahaja okey, kalau product rule kena tambah dia tak ada X kuasa 2. Kalau pada quotient rule kena tolak dan dia ada V kuasa 2. Dan ni yang paling penting iaitu kita kena faktorkan. Okey, faktorkan apa yang sama sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey Ini teknik yang kedua. Okey. Kita masuk kepada teknik yang terakhir dah. Okey, saya zoom sekejap. Okey. Saya padamkan dulu. Cik. Okey. Ada lagi.
Okey lah. Pergi kepada chain rule. Okey. Hukum yang ketiga teknik yang ketiga, sorry. Teknik yang ketiga chain rule. Okey Tengok kat sini, dia punya nota. Chain rule ini yang saya kata tadi, nak kenal di chain rule, dia ada bracket. Okey, dia sama macam EPR. Okey, EPR kalau sebelum ni saya bagi contoh EPR ni untuk EPR. EPR Y sama dengan bracket dan ada kuasa. Contoh X tambah 1 kuasa 3. Ada bracket, ada kuasa, dia selesaikan EPR ataupun composite ataupun satu lagi kita boleh selesaikan menggunakan chain rule. Okey. Kalau EPR biasa bila kita differentiate, jangan lupa kuasa bawa ke depan. Kuasa bawa ke depan. So kita akan dapat 3, kita salin balik soalan. Ni soalan dia. Dan jangan lupa bracket ni kena tolak kuasa kena tolak 1, sorry Dan differentiate apa yang ada dalam bracket. So kita dapat 3, 2x tambah 1, 3 tolak 1, 2. Differentiate 2x kita akan dapat 2. Differentiate 1 kita dapat 0. Sebab tak ada x. So kita darab kita akan dapat 6. 2x tambah 1 kuasa 2. Ini adalah cara pertama kita menggunakan EPR. Soalan yang sama saya nak menggunakan chain rule Y sama dengan 2x tambah 1 kuasa 3. Okey Nak selesaikan dia. Okey, dia ada, kita tengok step dia. Dia ada 3 step sahaja. Step pertama kita kena declare U. U nak ambil yang mana? Ambil dalam bracket. Okey, ambil dalam bracket. So U sama dengan 2x tambah 1. Jangan ambil kuasa. Okey. Step kedua. U. Differentiate U dapat du. Sebelah kanan ada x, so dx. Differentiate 2x dapat 2. Differentiate 1 dapat 0. Okay. Step ketiga. Okay. Y. Kenapa Y? Kita tengok persamaan dia bagi. Y sama dengan bracket kuasa. So starting dengan Y. So Y sama dengan 2x tambah 1 ni adalah merujuk kepada U. Step pertama tadi. Kuasa berapa ni? Kuasa 3. Okay. Step keempat. Okey. Step keempat, saya silap tadi. Bukannya 3 step, 5 step Differentiate Y terhadap U. So dy over du. Okey, ini nak selesaikan guna power rules lah. So power pergi depan, salin balik soalan, power tolak 1. So dapat 3U kuasa 2. Okey, 3U kuasa 2. Okey, dan step kelima, masukkan dalam persamaan chain rule. Macam mana persamaan chain rule? Persamaan chain rule adalah kat atas ni dy. Okey. Kat bawah dia dx. So dx. Tengah-tengah dia disebabkan kita ada u. So tengah-tengah dia adalah du. Okey dy over du. Dy over du adalah step keempat. Darab dengan du over dx. Du over dx adalah step kedua. Okey. So kita isi. Jawapan dia step keempat. Step keempat adalah 3U kuasa 2. Darab dengan step kedua, 2. Nombor darab dengan nombor. So kita akan dapat 6U kuasa 2. Jangan tinggal dalam bentuk U. Sebab soalan ni bukan bagi U, dia bagi X. Kita gantikan U. U ni adalah step pertama. U adalah 2X tambah 1 dan jangan lupa U ada kuasa 2. So jawapan akhir dia dapat di y over dx kita akan dapat 6 darab 2x tambah 1 kuasa 2. Sama tak dengan EPR yang kita buat tadi? Sama kan? EPR ni dia skip banyak step 1, 2, 3, 4, 5. Markah kat sini. Kat sini markah dia boleh bagi 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sama juga. Ini 1 markah. Okay. Kuasa tolak 1 markah. Differentiate ni 1 markah. Okay. 1 markah, selesaikan dan jawapan akhir 1 markah. So kita akan dapat jawapan markah yang sama menggunakan APR dan juga cara panjang menggunakan chain rule. Okay. So saya harap lepas ni tahu beza macam mana nak bezakan soalan product rule. Product rule ingat dia hasil darab.
dua equation. Kalau quotient rule, hasil darab, hasil bahagi dua equation. Dan kalau chain rule, dia sama konsep dengan EPR. Soalan dia akan ada bracket dan ada kuasa. Okay, saya berhenti setakat ni dulu. Kita akan sambung seterusnya kepada sesi tutorial.